Assalamualaikum murid-murid. Berjumpa lagi dengan Cikgu Nafisah dalam pelajaran Bahasa Melayu tahun 2. Unit 12. Amalan baik. Pada hari ini, kita akan belajar tentang asal-usul nama baling, Kedah. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 2.3.1. Membaca, mengenal pasti dan menyatakan nilai daripada bahan sastra dan bahan bukan sastra. Pada akhir pembelajaran, cikgu berharap murid-murid dapat membaca, mengenal pasti serta menyatakan nilai yang terdapat di dalam bahan bacaan. Baiklah murid-murid, sekarang murid-murid keluarkan buku teks Bahasa Melayu jilid 1 dan buka pada muka surat 76. Baiklah, aktiviti yang pertama adalah kita perlu membaca cerita ini. Okey, tajuknya Asal-usul nama baling Kedah. Okay, baling ini terletak di negeri Kedah. Baiklah murid-murid, mari kita baca bersama-sama. Menurut cerita orang-orang tua, pada zaman dahulu, sekumpulan petani dari Siam telah membina rumah di sebuah kaki gunung di negeri Kedah. Tanah di kawasan tersebut sangat subur. Mereka bantu-membantu dengan mengusahakan ladang tanaman di situ. Mereka bekerja siang dan malam. Pelbagai pokok buah ditanam. Selepas beberapa tahun, pokok manggis, langsat dan cempedak berbuah dengan lebatnya. Tiba-tiba, sekawan kera datang lalu makan buah-buahan di ladang tersebut. Para petani berusaha dengan pelbagai cara untuk menghalau kera-kera itu. Namun, kera-kera itu tidak lari ke hutan yang berdekatan. Petani-petani itu telah bermesyuarat untuk menamai tempat itu Ban Lin, yang bererti kampung kera di dalam bahasa Siam. Lama-kelamaan, perkataan Ban Lin menjadi baling. Baik, faham tak murid-murid cerita mengenai bagaimana nama baling itu diperolehi, iaitu Balin bermaksud kampung kera. Okey. Pada permulaan cerita ini diceritakan petani dari negeri Siam telah membina rumah di kawasan kaki gunung di negeri Kedah dan mereka telah menanam pelbagai pokok buah. Okey. Bila musim buah-buahan, datanglah sekumpulan ataupun sekawan kera lalu makan buah-buahan di ladang tersebut. Jadi para petani nak menghalaulah kera-kera yang berada di situ, tetapi tidak berjaya. Akhirnya mereka bermesyuarat dan menamakan kawasan tersebut Ban Lin yang bermaksud kampung kera. Okey. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti yang kedua iaitu kita perlu menyatakan nilai bagi pernyataan yang berwarna. Okey, di sini terdapat 3 pernyataan ataupun ayat yang berwarna dan kita perlu menyatakan nilai yang terdapat di dalam pernyataan tersebut. Okey, yang pertama, kita perlu lihat dulu apa maksud nilai. Apa maksud nilai murid-murid? Nilai ialah sikap atau perlakuan yang baik. Okey, contohnya, di sini ada contohnya lah. Baik hati, tolong-menolong, ikhlas, rajin, sabar, bekerjasama, tekun, amanah dan sebagainya lah. Okey, ada banyak lagi perlakuan ataupun nilai yang baik. Baik, sekarang mari kita lihat satu persatu pernyataan yang berwarna di sini. Okey, yang pertama, murid-murid baca ya. Mereka bantu-membantu dengan mengusahakan ladang tanaman di situ. Baik, di sini diberikan nilai daripada pernyataan ini adalah
bekerjasama. Di sini tak ada perkataan bekerjasama, tetapi di dalam ayat ni perkataan bantu-membantu di sini merujuk kepada bekerjasama. Jadi nilainya adalah bekerjasama. Yang kedua, kita baca bersama-sama. Mereka bekerja siang dan malam. Di sini kata kunci di sini bekerja siang dan malam. Kalau kita bekerja siang malam tu maksudnya orang tu macam mana? Sikap dia macam mana? Nilai dia apa? Menunjukkan mereka ini rajin. Jadi nilai yang ada di sini adalah rajin. Daripada pernyataan ini maksudnya mereka ini rajin. Okey. Sekarang kita lihat yang seterusnya, yang ketiga. Mari kita baca dulu. Para petani berusaha dengan pelbagai cara untuk menghalau kera-kera itu. Di sini perkataan berusaha dengan pelbagai cara. Maksudnya mereka berusaha bersungguh-sungguh lah. Di sini kata kunci dia dekat sini. Berusaha dengan pelbagai cara. Tak boleh cara pertama, guna cara kedua. Tak boleh cara kedua, guna cara yang ketiga. Jadi maksudnya mereka ni nilainya yang terdapat dalam ayat ni adalah tekun. Tekun tu maksudnya berusaha. Bersungguh-sungguh. Faham tak murid-murid? Ini adalah nilai yang terdapat di dalam pernyataan ini. Yang pertama, murid-murid bacakan. Bekerja sama. Yang kedua, rajin. Yang ketiga, tekun. Baiklah murid-murid, sekarang keluarkan buku aktiviti jilid 1, buka pada muka surat 87. Ini arahannya. Baca cerita, kemudian nyatakan nilai yang diperoleh berdasarkan frasa yang berhuruf tebal. Jadi murid-murid perlu membaca cerita ini dan kemudian nyatakan nilai. Tuliskan nilai di bawah sini ya. Mari kita baca bersama-sama. Sang lebah dan sang kelulut. Di sini cikgu ada gambar sang lebah dan sang kelulut. Ada beza ya. Sang lebah ni lebih besar dan kelulut lebih kecil. Tetapi kedua-duanya ni menghasilkan madu ya. Mari kita lihat apa yang berlaku. Murid-murid perlu membaca ya. Pada suatu hari, sang lebah ke rumah sang kelulut. Dia melihat sang kelulut sedang bekerja dengan tekunnya. Hai sang kelulut, kecilnya sayap kamu. Kamu tentu kalah jika berlumba terbang dengan aku, kata sang lebah dengan sinisnya. Belum tentu kamu menang. Esok kita berlumba. Tebuan boleh menjadi pengadilnya, kata sang kelulut. Ini tebuan ya. Dia minta tebuan untuk jadi pengadil. Kita sambung. Keesokan harinya, pertandingan diadakan. Sang lebah terlanggar pokok kerana dia terbang terlalu laju. Sang kelulut yang berada di belakangnya terus terbang ke arah sang lebah. Sang kelulut mengangkat sang lebah lalu terbang ke arah tali garisan penamat. Sejak hari itu, sang lebah tidak sombong lagi. Murid-murid faham tak cerita ini? Bagaimana pada awalnya sang lebah dia merasa bangga, merasa sombong dengan apa yang dia ada. Sebab dia tengok kelulut ni lebih kecil, sayapnya kecil. Jadi bila terbang mungkin tak laju. Jadi dia tetapi sang kelulut ni dia kata belum tentu kamu menang. Jadi dia ajak berlumba dan akhirnya sang lebah tadi walaupun dia laju oleh kerana dia terlalu gopoh, dia telah terlanggar pokok dan yang menolongnya siapa? Sang kelulut. Jadi akhirnya sang lebah ni dia tidak sombong lagi. Sekarang murid-murid perlu nyatakan nilai daripada frasa yang berhuruf tebal. Mari kita baca bersama-sama frasa yang berhuruf tebal ni. Yang pertama, sedang bekerja dengan tekunnya. Sedang bekerja dengan tekun. Maksudnya di sini ada satu nilai yang baik. Satu sikap yang baik iaitu
Kalau dengan tekunnya, dengan bersungguh-sungguh ni maksudnya sikapnya nilainya adalah ya, rajin. Jadi murid-murid tulis yang pertama ni rajin. Okey. Yang seterusnya, mana lagi frasa yang berhuruf tebal? Okey, di sini ya. Esok kita berlumba. Walaupun sang kelulut ni kecil, tetapi dia mempunyai satu nilai dan sikap yang macam mana. Walaupun kecil tapi dia tetap ajak sang lebah ini berlumba. Maksudnya dia ada sikap dan nilai yang apa. Jadi murid-murid tulis di sini ya. Okey, yang seterusnya, ini tebuan boleh menjadi pengadilnya. Okey, sang kelulut minta haiwan lain, serangga lain yang jadi. Jadi dia sebenarnya dia memberi kepercayaan kepada orang lain. Itu adalah satu sikap yang baiklah, satu nilai yang baik. Yang seterusnya, sang kelulut mengangkat sang lebah. Okey, walaupun sang kelulut ni kecil, walaupun pada mulanya dia sang lebah ni sombong, apabila berlaku satu kemalangan ni, sang kelulutlah yang datang membantu sang lebah. Jadi sang kelulut ni ada satu nilai yang apa pada dirinya. Walaupun dia dihina tapi dia menolong. Ada satu sikap yang macam mana tu. Jadi murid-murid tuliskan di sini ya. Dan yang terakhir, sang lebah tidak sombong lagi. Biasalah apabila kita dah akhirnya kita kalah, barulah kita rasa apa. Okay. Jadi murid-murid tuliskan di sinilah. Okey. Boleh ya? Baiklah murid-murid, sekarang murid-murid buka pada muka surat 88 untuk aktiviti 2B. Bacakan arahan, baca cerita, kemudian kenal pasti dan nyatakan nilai yang diperoleh. Okey, murid-murid perlu membaca cerita ini, kemudian kenal pasti dan nyatakan, tuliskan nilai daripada cerita ini. Okey. Mari kita baca bersama-sama. Harga segelas susu. Pada suatu hari, Farhan berasa dahaga selepas berjajah kuih dengan ibunya. Farhan meminta segelas air di sebuah rumah. Seorang kanak-kanak perempuan memberinya segelas susu. Farhan ingin membayar harga susu itu, tetapi ditolak. Kini, kanak-kanak perempuan itu telah dewasa dan menjadi gadis yang cantik. Tiba-tiba, dia dijangkiti penyakit kulit dan tiada doktor yang mampu memulihkan penyakitnya. Pada suatu hari, dia menjalani rawatan di sebuah hospital pakar sehingga pulih. Dia susah hati tentang kos rawatannya. Sebelum keluar dari hospital itu, dia menerima sampul surat pembayaran bil daripada doktor yang merawatnya. Apabila dibuka, ada sekeping kad yang tercatat, inilah harga segelas susu. Baik, murid-murid, faham tak cerita ini? Okey, mengenai Farhan yang pada mulanya semasa kecil dia menolong ibunya berjajah kuih, maksudnya menjual kuih dengan ibunya. Suatu hari Farhan berasa dahaga dan dia meminta segelas air dari sebuah rumah. Okey. Kemudian orang kanak-kanak memberinya segelas susu. Okey, diminta air tapi diberinya susu dan Farhan ingin membayar tetapi kanak-kanak perempuan tadi tidak mahu menerima bayaran. Kemudian apabila dewasa, kanak-kanak perempuan tadi menjadi gadis yang cantik tetapi dia telah dijangkiti penyakit kulit dan pelbagai usaha dilakukan untuk memulihkan penyakitnya. Suatu hari dia pergi ke hospital pakar dan dia berjaya pulih daripada penyakitnya dan gadis ini merasa susah hati sebab nak kena bayar
bil hospital dan kos rawatannya mahal. Jadi sebelum keluar hospital, dia ada terima satu sampul surat pembayaran bil daripada doktor yang merawatnya. Rupa-rupanya doktor tadi adalah Farhan. Sebab dia terima satu kad yang tercatat, yang tertulis, inilah harga segelas susu. Rupa-rupanya pada masa kecil dahulu, gadis ni telah menolong Farhan dengan memberinya minum segelas susu tanpa meminta bayaran. Okey. Akhirnya Farhan membalas budi baik perempuan, kanak-kanak perempuan itulah. Okey. Baik, sekarang murid-murid perlu nyatakan nilai yang diperoleh daripada cerita ini. Baik, sekarang mari kita buat. Sekarang cikgu akan bantu murid-murid untuk menulis nilai. Nilai ni apa? Yang tadi yang kita belajar tadi. Contohnya baik hati, rajin, kerjasama, tekun dan banyak lagi lah. Okey. Baik, mana kita nak cari nilainya? Okey, kita lihat pada perenggan ini. Pada suatu hari, Farhan berasa dahaga selepas berjajah kuih dengan ibunya. Di sini ada satu nilai yang baik ni. Ada satu sikap yang baik Farhan dengan ibunya ni. Dia berjajah kuih dengan ibunya. Maksudnya Farhan ini mempunyai nilai ataupun sikap yang apa? Suka tolong ibunya. Jadi dia mempunyai nilai yang apa? Jadi murid-murid tulis di sini ya. Okey. Yang seterusnya, lihat pernyataan ataupun frasa ini. Farhan meminta segelas air dari sebuah rumah. Seorang kanak-kanak perempuan memberinya segelas susu. Dia minta air tapi dapat susu. Maksudnya apa? Jadi seorang kanak-kanak ni, kanak-kanak perempuan ni dia mempunyai hati yang bagaimana? Dia minta benda yang tak seberapa lah. Air je kan, air kosong je. Tapi dia beri susu. Susu tu kan mahal. Jadi dia seorang kanak-kanak yang apa tu? Mempunyai sikap ataupun nilai yang apa? Okey, murid tulis di sini. Yang seterusnya, lihat ni. Farhan ingin membayar harga susu itu tetapi ditolak. Contohnya macam dalam gambar ni. Okey, bila kita buat satu kebaikan, orang nak bayar dengan duit tapi kita menolak. Maksudnya kita membuat satu perkara yang baik itu dengan apa? Dengan hati yang macam mana? Tahu tak? Dengan hati yang ikhlas. Ini adalah satu lagi contoh nilai yang baik. Okey. Seterusnya, lihat pada pernyataan ini. Kini kanak-kanak perempuan itu telah dewasa dan menjadi gadis yang cantik. Tiba-tiba dia dijangkiti penyakit kulit. Dan tiada doktor yang mampu memulihkan penyakitnya. Ni maksudnya dia dijangkiti penyakit ni, dia sakit lah. Biasanya kalau orang yang sakit ni, dia akan ada satu sikap perangai yang macam mana. Macam kanak-kanak perempuan ni dia tak ada nak menangis, nak merawung ke apa kan. Dia mempunyai sikap yang macam mana? Nilai yang macam mana? Dia ada redha ataupun satu lagi sabar. Ini adalah satu nilai yang baik, nilai yang murni. Okey. Seterusnya, mari kita lihat pernyataan ini. Sebelum keluar dari hospital, dia menerima sampul surat pembayaran daripada doktor. Okey, dan dapat kad dalamnya ditulis inilah harga segelas susu. Jadi maksudnya ini nilai yang baik ni. Bila orang buat sesuatu yang baik, kita apa? Bila orang buat baik kat kita, kita kena apa? Itu pun adalah satu nilai yang baik. Jadi murid-murid tuliskan nilai-nilai yang terdapat daripada cerita ini di dalam buku aktivitinya di tempat yang disediakan ni. Okey? Semoga murid-murid faham dengan apa yang kita belajar hari ini, iaitu tentang nilai. Okey? Selamat belajar. Sekian. Terima kasih.